Menteri siapa yang nak uruskan? Kita tak tahu. Bagi perpaduan yang terbaik, sebab ini ialah masalah yang kita hadapi. Rakyat Malaysia yang sekarang ni makin hari makin merenggang dari segi kaum, dari segi hormat kepada agama lain, ini makin merenggang. Yang saya bimbang, saya bukan seronok ni, tak seronok. Speaker, saya tak seronok. Speaker pun tak seronok. Maaf, pengurusi tak seronok, saya pun tak seronok. Melihat rakyat ini nanti jadi lain. Sekarang ni kita duk kira umur 18 takut dia jadi lain. Tetapi bagaimana yang sudah lepas 18 ni sekarang sudah jadi lain. Mereka lah yang bawa isu-isu yang tidak bagus, terutama dari segi 3A dan sebagainya. Jadi akademi kenegaraan ini mesti bagi perhatian kepada perkara ini, ataupun mereka nak ikut cara BTN dulu. Kan? Cara itu. Jadi saya nak tanya, apakah bila dia masuk kepada Jabatan Perdana Menteri, dia nak jadi seperti JKOM? JKOM yang kita tahu bahawa JKOM yang telah mewujudkan satu kelang kabut negara baru-baru ini, dengan menyebut bahawa ada langkah Dubai pasal mereka yang keluarkan. Saya ingat kita semua jadi kelang kabut sampai berbeza pendapat. Padahal mereka yang keluarkan. Ada kita nak wujudkan agensi seperti JKOM, ataupun dia letak di bawah mana? Yang keduanya di bawah P6, projek pembangunan I-Lead, dengan tujuan di bawahnya ada Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan, begitu, lebih kurang begitu, Yang Muhammad. Jadi yang ini juga bersamaan dengan Institut Kenegaraan ini ke arah untuk memupuk satu rakyat Malaysia madani. Yang Muhammad Musi madani ini mana kata ialah kesempurnaan warga negara yang hebat dan dahsyat. Apakah mereka mampu buat benda ni? Sekarang saya tanya, berapakah kumpulan ataupun individu yang mereka telah sasarkan untuk capai kejayaan? Apakah ianya merupakan program yang berbentuk propaganda yang boleh merugikan? Kita menyokong, tetapi kita nak tengok apakah modul yang nak dibawa. Apakah disebut tadi tentang orang-orang muda, mampukah kita dengan peruntukan yang banyak ini untuk mengubah orang muda? Ada apakah peruntukan sebanyak ini yang bagi saya cukup kecil untuk mewujudkan satu warga negara yang hebat dan dahsyat? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi kerana memberi peluang kepada Kuala Krai mengambil bahagian dalam perbahasan perangkat jawatankuasa Jabatan Perdana Menteri. Saya merujuk kepada butiran B6 maksud 081500 Akademi Kenegaraan. Persoalan saya ialah apakah fungsi sebenar Akademi Kenegaraan? Adakah BTN 2.0? Sebelum ini kerajaan ada memaklumkan mengenai Akademi Kenegaraan ini akan menjadi pemangkin kepada program pelatihan kenegaraan Malaysia Madani. Saya melihat ia kurang lebih sama dengan alasan mengapa dia buat PLKN, BTN dan sebagainya suatu masa dahulu, yang kemudian dihentikan. Kemudian dibangunkan jenama baru. Saya hanya melihat program pelatihan kenegaraan Malaysia Madani mempunyai kandungan yang sama dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Kita hanya mengulang-ulang pusingan yang sama. Yang Berhormat Pengerusi, saya ingin bertanya jika ada perbezaan dan keunikan selain daripada nama Madani di situ mengenai program pelatihan kenegaraan ini dengan program-program lain seperti PLKN dan sebagainya. Apakah di sana ada modul yang khusus kenegaraan yang disusun berdasarkan tiang seri patriotisme yang betul? Apakah betul latihan yang akan dipadatkan dengan program ini? Apakah ia juga akan melibatkan bentuk latihan ketahanan fizikal sama seperti PLKN? Selain siapakah sasaran peserta untuk terlibat dalam program kenegaraan? Saya mohon pencerahan. Yang Berhormat Pengerusi, saya juga tertanya-tanya dengan Akademi Kenegaraan ini berkaitan dengan isu walak dan intimat ataupun kesetiaan kepada negara ini. Apakah ada masalah sebenarnya sehingga Dewan Yang Mulia ini terpaksa membaca ikrar rukun negara di awal sidang parlimen dan kini mewujudkan pula Akademi Kenegaraan? Di manakah silap ataupun puncanya? Bagaimana dengan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang sepatutnya kita sebagai warga negara, apatah lagi sebagai penggubal undang-undang, berbangga apabila kita fasih menguasai dan menghayati bahasa kebangsaan? Jika tidak,
perlu cari apakah puncanya. Saya bagi contoh, jika kita keluar negara, tadi disebut oleh Arau, keluar negara, tanya orang Malaysia bangga dengan sebagai orang Malaysia. Tetapi bila kita keluar negara, kita boleh bercakap dan menguasai bahasa negara berkenaan. Pasti kita akan rasa bangga. Contoh, jika kita ke United Kingdom, kita boleh bercakap bahasa Inggeris, mesti akan rasa bangga. Pergi ke negara Arab, boleh menguasai bahasa Arab, mesti bahasa bangga. Jadi mana mungkin jika seorang warga negara tidak boleh berbahasa kebangsaan, jika boleh pun tetapi tidak fasih dan tidak menguasainya. Akademi kenegaraan juga berperanan penting dalam melatih dan membentuk individu untuk berkhidmat kepada negara dengan kecekapan dan integriti. Dengan peranan ini, saya juga amat berharap agar pihak kerajaan dapat menoktahkan isu rasuah dalam negara ini sehingga ke akar umbi. Jangan pula pokok besar dibebaskan, tetapi pokok kecil ditebang habis-habisan. Atau terdapat pihak tertentu disiasat, tetapi ada pihak yang bebas bermaharajalela. Hampir setahun setengah menjadi kerajaan, masih lagi melaungkan sakau sana, sakau sini, tetapi apa tindakan holistik yang telah dilakukan. Jadi saya harap akademik kenegaraan ini dapat memainkan peranan yang sepatutnya dan memberikan fokus bagi melahirkan warga negara yang penuh ikhlas dan setia kepada negara. Yang Mohormat Pengerusi Butiran 00119 pembangunan ILIT. Saya juga mohon kerajaan perincikan jumlah RM3,665,700 yang dikehendaki untuk membiayai projek yang dipindahkan daripada KBS di bawah butiran ini. Apakah projek yang dimaksudkan serta perincian keperluan untuk membenarkan penggunaan 3.7 juta tersebut? Terima kasih Yang Mohormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab masa 7 minit. Terima kasih Pengerusi yang Jabatan Pengerusi Pengerusi, minta maaf. Berkenaan dengan perkara-perkara yang dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat Sri Gading, Arau dan juga Kuala Krai. Jadi saya lihat kebanyakan menyentuh tentang butiran B6. Terima kasih saya ucapkan. Berkenaan dengan Akademi Kenegaraan, saya ingin menjelaskan bahawa Akademi Kenegaraan sebelum ini dikenali sebagai Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iaitu ILIT yang merupakan institusi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, KBS. Bercirikan Center of Excellence ataupun COE yang memfokuskan kepada bidang pembangunan latihan kepimpinan belia. Modul-modul pembangunan kenegaraan dan kepimpinan yang digunakan kepada para belia dan mendidik belia untuk menjadi patriotik, membentuk jati diri dan memupuk kesepaduan nasional agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Rasionalisasi perpindahan Akademi Kenegaraan ke Jabatan Perdana Menteri JPM adalah bagi memusatkan dan mengkoordinasi modul latihan kenegaraan dan kepimpinan di bawah satu agensi pusat dengan memberi lebih tumpuan kepada pembinaan negara bangsa iaitu nation building dengan izin dan kepimpinan serta pengkhususan modul yang lebih terarah dengan kumpulan sasar seperti mana yang ditanyakan tadi oleh Yang Berhormat, dengan kumpulan sasar yang lebih menyeluruh Yang Berhormat dan merangkumi semua lapisan masyarakat termasuk pimpinan negara, kaki tangan kerajaan, belia, komuniti setempat dan juga komuniti digital berbanding sebelum ini kumpulan sasarnya hanya melibatkan belia. Jadi maksudnya kumpulan sasaran itu adalah lebih meluas. Suka saya kongsikan terlebih dahulu fungsi Akademi Kenegaraan seperti yang berikut iaitu pertama, memperkasakan ilmu kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Kedua, melaksanakan latihan kenegaraan yang lebih holistik dan komprehensif dan ketiganya, memberikan khidmat nasihat dan runding cara berkaitan ilmu kenegaraan. Keempat, membangunkan kurikulum ataupun modul yang sentiasa memenuhi keperluan semasa ataupun ekspektasi pemegang taruh dan pelanggan. Dan kelima, membangun kepakaran sumber manusia yang kompeten dalam melaksanakan program latihan yang berkualiti tinggi.
Pemindahan fungsi ILIT dari KBS ke JPM ini dan dinamakan semula sebagai Akademi Kenegaraan, sekali lagi saya sebutkan adalah selaras dengan usaha untuk memantapkan koordinasi dan melaksanakan keputusan kerajaan berkaitan aspek kepimpinan, patriotisme dan kenegaraan secara berpusat. Pemindahan ini juga secara langsung meningkatkan koordinasi merentas pelbagai kementerian dan agensi. Apatah lagi, Akademi Kenegaraan diletakkan secara terus di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan ini menjawablah soalan yang ditanyakan tadi. Seterusnya berkaitan dengan jumlah peruntukan, Akademi Kenegaraan adalah dijelaskan bahawa peruntukan mengurus RM64,912,200 ini bukanlah semata-mata digunakan untuk membiayai latihan peserta sahaja, tetapi juga merupakan kos emolumen pegawai dan kaki tangan serta bayaran bekalan dan perkhidmatan yang pelbagai. Peruntukan pembangunan sebanyak RM3,665,700 pula adalah bagi sebuah institusi kenegaraan perdana yang menyelaraskan 17 pusat latihan kenegaraan PLKN di seluruh negara dan Institut Kenegaraan Perdana IKP di Kuala Lumpur. Jadi terakhir saya menjawab dakwaan yang seperti yang disebut juga tadi oleh YB Arau dan Kuala Krai mengenai adakah dengan meletakkan Akademi Kenegaraan di bawah JPM ini menjadikan dia seperti JCOM, ya, menjadikan dia ruang propaganda ataupun PLKN 2.0, sebenarnya tentunya tidak, ya. Sekali lagi saya jelaskan, Akademi Kenegaraan pada ketika ini yang dahulunya merupakan institusi di bawah KBS bercirikan Center of Excellence yang memfokuskan kepada bidang pembangunan latihan, kepimpinan belia dan sukan, modul-modul pembangunan kenegaraan dan kepimpinan sedia ada yang digunakan kepada para belia didapati sangat baik dalam mendidik belia untuk menjadi patriotik, membentuk jati diri dan memupuk kesepaduan nasional agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Dengan perpindahan Akademi Kenegaraan ke JPM ini, skop penyampaian Akademi Kenegaraan dikembangkan kepada kumpulan yang lebih meluas seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, sebelum ini hanya 15 hingga 30 tahun saja yang terlibat, ya. Jadi sukatan dalam modul yang digunakan adalah bersifat membina negara bangsa, bukannya indoktrinasi sebagaimana yang cuba disebutkan tadi. Jadi Akademi Kenegaraan telah mengalami transformasi yang panjang dan tidak seharusnya mempunyai sebarang asosiasi dengan BTN, ya, yang seperti yang didakwa tadi. Jadi sebenarnya kalau Yang Berhormat bertanya tentang modul-modul tadi, memang banyak modul-modul yang telah digariskan dan setakat ini kita ada 59 modul keseluruhannya. Jadi itu jawapan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh minta penjelasan sikit? Belum habis sikit lagi? Sudah habis jawab. Boleh? Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM80,6,585,200 untuk kepala B6 dan B7 anggaran perbelanjaan mengurus penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B6 dan B7 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P6 anggaran perbelanjaan pembangunan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P6 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Perpaduan Negara. Kepala Bekalan B14 dan Kepala Pembangunan P14 di bawah Kementerian Perpaduan Negara terbuka untuk dibahas. Senarai membahas adalah seperti berikut: YB Jelutong, YB Kapar, YB Rasah dan YB Termeloh. Saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih, Puan Pengerusi. Saya bangun untuk menyentuh B14 dan peruntukan jumlahnya adalah 1 juta
saya menggunakan kesempatan ini sekali lagi untuk menyentuh tugasan dan juga amanah yang digalas oleh pihak Kementerian Perpaduan. Kalau Puan Pengerusi masih ingat lagi, sebentar tadi saya telah bangkitkan isu berkenaan dengan seorang mualaf, Zamri Vinod. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengulangi perkara ini kerana beliau, Zamri Vinod ini telah dalam TikTok baru-baru ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina Dewa Shiva Lingam yang disembah oleh orang-orang Hindu. Saya telah menyatakan tadi bahawa mana-mana agama tidak mahu penganut mereka menghina agama yang lain. Jadi persoalan saya, apakah watak yang dimainkan oleh pihak Kementerian Perpaduan di dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini? Dewasa ini, seperti yang telah saya katakan tadi, masalah penghinaan agama telah berlaku, menular di masyarakat kita. So saya mahu pihak kementerian memainkan peranan yang lebih penting, lebih aktif untuk kita memastikan bahawa tak kira mana-mana pihak, masyarakat Malaysia terdiri daripada rakyat berbilang kaum, masyarakat majmuk, tak kira agama mana. Saya membangkitkan perkara ini kerana penganut agama Hindu, khususnya di kalangan masyarakat Malaysia, begitu tertanya dan terguris hati dengan kenyataan yang berulang kali dikeluarkan oleh Zamri Vinod ini. Dan mereka ingin tanya kenapakah beliau tidak dihadapkan ke mahkamah. Pelbagai polis report telah dibuat. Lebih kurang 200-300 laporan polis telah dibuat, tetapi tidak ada sebarang tindakan diambil. Jadi di samping itu, kita juga tidak mahu perkara ini berulang kali berlaku. Jadi apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak Kementerian Perpaduan untuk memastikan bahawa kita membina semangat perpaduan di antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Perkara ini ketika saya di bangku sekolah tidak berlaku, tetapi baru-baru ini berlaku berulang kali. Jadi saya ingin memintalah, dan saya juga sekali lagi memuji, ingin merakamkan kepujian tertinggi kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Tuan Muhammad Naim Mokhtar, yang telah menyarankan supaya kita tidak, masyarakat Malaysia berbilang kaum, tidak menghina mana-mana agama. So saya merasakan bahawa watak ini perlu dimainkan oleh Kementerian Perpaduan, di mana kita boleh memastikan bahawa perkara-perkara ini seperti ini tidak berlaku lagi di masyarakat kita. Kerana kalau ianya tidak disekat, dibendung, ia akan menyebabkan negara kita musnah. Dan saya mahu pihak Kementerian Perpaduan memainkan peranan yang lebih penting, menyiarkan rencana-rencana umpamanya dalam RTM, dalam TV3, untuk kita menasihati masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kita lihat, saya juga telah menyentuh isu yang berlaku di KK Mat. Kita tidak mahu, kerana akhirnya kita sebagai rakyat Malaysia akan rugi kalau kita transformasi negara kita. Impian Yang Amat Berhormat Tan Bun untuk membawa negara kita ke tahap yang lebih tinggi lagi akan musnah sekiranya ada pihak-pihak seperti Zamri Vinod ini dibenarkan untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menghina agama. So saya ingin tanya, peruntukan yang telah diberikan, yang akan diagihkan, adakah majalah-majalah akan diterbitkan? Adakah Kementerian Perpaduan akan memainkan peranan yang lebih penting di bangku sekolah, di universiti, di tempat-tempat seperti perpustakaan, untuk kita menerbitkan banyak lagi buku supaya kita secara tidak langsung mengajar masyarakat Malaysia supaya menghormati kaum di antara satu sama lain. Ini adalah persoalan-persoalan yang ingin saya tanya, dan saya mohon penjelasan, dan saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai menteri-menteri yang penuh bertanggungjawab yang boleh menggalas tugas, termasuklah timbalan-timbalan menteri, dan saya berharap persoalan-persoalan yang ditanya oleh saya ini dapat diberi penjelasan dalam sesi pergulungan nanti. Sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Jalutong. Saya jemput Yang Berhormat Kapar. Terima kasih kepada pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merujuk kepada butiran 010000 kod
10,000 emolument Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih kepada speaker kerana memberi peluang kepada Kapar untuk membahaskan perbelanjaan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Perpaduan kerana saya setuju tadi di mana apa yang disebutkan sepatutnya Akademi Kenegaraan itu mungkin bagus juga dimasukkan di bawah Kementerian Perpaduan untuk melengkapkan nama pun rukun negara di bawah perpaduan dan segala usaha yang telah pun dirancang untuk dilaksanakan. Pertamanya, Pengerusi, isu yang sensitif, di antaranya disebutkan oleh Jelutong tadi, di antaranya yang disebutkan oleh Arau, ramailah yang berbahas di dalam ini yang menyebutkannya. Isu tulisan kalimat Allah contohnya di Stokin baru-baru ini, yang telah dikaitkan dengan satu pasaraya yang agak besar. Berapa tahun yang lepas kita dikejutkan, negara dikejutkan pula ada tulisan Allah juga di tapak kasut. Sama ada ia disengajakan atau tidak disengajakan, kita serahkan kepada pihak berkuasa bagi menentukan. Apa yang Kapar mahu menyatakan ialah kefahaman di kalangan masyarakat dalam negara kita yang pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama ini. Dan jadi dengan itu pelbagai kefahaman, tahap kefahaman, bahawa betapa sensitifnya kalimah Allah. Sama ada ALAH atau alif lam lam ha atau keduanya sekali seperti dalam Stokin ini, kerana meletakkan nama Tuhan bagi orang Islam yang dianggapnya merendah-rendahkan bahkan menghinakan Tuhan Allah. Allah bagi umat Islam adalah yang paling besar, yang paling kaya, yang paling memberi rezeki, paling berkuasa, paling tinggi dan sebagainya. Jadi kemungkinan orang bukan Islam kurang faham nilai Allah bagi orang Islam. This is a complete no bagi apa semualah kita peringatkan. Untuk apa tujuan, nak main-main ke, nak apa April Fool ke, bulan Mac ya. Allah is not a joke. So tolong ambil perhatian dan jangan dibuat sama sekali masa depan. Jangan guris hati, jangan jolok seorang tebuan. You will get a knee reaction. Refleks daripada orang Islam. Itu yang akan ada boikot ekonomi dan sebagainya. Jadi tolong ambil perhatian dan kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya tidak akan berlaku lagi. Orang Islam ni perlu juga faham apa yang sensitif kepada non-Muslim, ya. Dan supaya ianya kita ni nak duduk sama-sama ni, nak faham apa di antara satu sama lain, kita masyarakat majmuknya, kita kena faham, memahami. Inilah kerana peranan Kementerian Perpaduan Negara, memahamkan semua pihak. Saya ingatkan semua, ada 3 insiden kepala babi dilontar di pekarangan Masjid Taman Datuk Harun di Petaling Jaya 2010. Gereja pula dilontarkan molotov. Kepala lembu dilontarkan di kuil. Apa yang terjadi? 3 kaum ini marah dan jadilah sesuatu perkara yang tidak menyenangkan. Bukan semua orang boleh sabar. Dan lagi-lagi keagamaan. Jadi tolonglah Kementerian Perpaduan list down, jemput semua yang ada knowledge tentang itu, what are the core values of each segmen dalam masyarakat kita ini, supaya kita boleh memahamkan semua pihak, supaya inilah yang akan menyebabkan pecah belah di dalam negara kita. Lagi-lagi bila ia terberabit dalam isu keagamaan dan sebagainya, dia akan menyebabkan sentimen bibit-bibit syak wasangka, kebencian dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan Kementerian Perpaduan Negara mengambil inisiatif yang proaktif bagi mengatasi isu-isu hangat yang boleh memecah belahkan kaum dalam negara kita ini. Apakah kerajaan mungkin perlu buat surat kepada industri-industri, kepada kilang-kilang pembuatan dan sebagainya, kepada jabatan dan agensi kerajaan, kepada NGO dan sebagainya. Lagi-lagi mereka yang buat apa yang dipakai
baju ke, stokin ke, kasut ke, tikar. Orang Islam pun tak letak alif lam lam ha ataupun Allah tu tempat tikar semayangnya. Walaupun orang Islam tu nak semayang kepada Allah, tapi dia tak letak di tikar semayang sebab ia diletak di bawah. Jadi ini saya rasa perlu sangat diberi fokuskan oleh Kementerian Perpaduan. Cukuplah kita asyik-asyik firefighting perkara-perkara yang boleh dielakkan. Terima kasih, Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Saya jemput Yang Berhormat Rasa. Terima kasih Puan Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk ambil bahagian bagi maksud B14 dan P14 di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan sudah tentunya perbahasan saya menjurus kepada penguntukan semula peruntukan perbelanjaan pembangunan 100 juta di bawah mitra, iaitu Unit Transformasi Masyarakat India. Seperti mana yang kita sedia maklum, mitra sebelumnya SIDIC di bawah kerajaan sebelum ni adalah satu unit yang diwujudkan dengan peruntukan sebanyak 100 juta khas untuk masyarakat India. Untuk membantu masyarakat India, khususnya dari golongan B40 dalam melonjakkan ataupun meningkatkan sosial ekonomi mereka. Supaya golongan ini tidak terus tercicir, terpinggir dalam arus pembangunan perdana kita. Dan memberikan peluang kepada mereka untuk membolehkan mereka berdikari, mempunyai peluang untuk berdaya saing dalam persaingan bersama. Saya nak sebutkan, mitra bukan isu untuk masyarakat India. Mitra adalah isu untuk semua rakyat Malaysia dan semua wakil rakyat patut memperjuangkannya bersama. Sebab masyarakat India adalah segmen penting dalam masyarakat India. Dan di bawah kerajaan Madani yang kita ada pada hari ini, mitra patut diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelum ini. Memang betul, daripada SIDIC, selepas tu mitra, banyak berlega di antara JPM, KPN. Lepas tu pergi JPM lagi, sekarang datang KPN. Saya masih ingat, tahun 2018 di JPM. Lepas tu tukar kerajaan ke KPN. Lepas tu masuk balik JPM, dan yang terkini KPN. Tapi tak kira lah. Berada di JPM atau KPN, yang penting masyarakat India yang menjadi golongan yang sepatutnya mendapat manfaat, patut diberikan manfaat tersebut. Saya nak sebutkan satu perkara yang saya rasa masyarakat hari ini bincang, iaitu berkenaan dengan jawatan kuasa pasukan petugas khas JPPK yang ditubuhkan. Kalau tahun lepas Yang Berhormat Sungai Buloh dilantik menjadi pengurusi jawatan kuasa ini dengan dianggotai oleh beberapa orang wakil rakyat. Dan jawatan kuasa ini saya kena bagi kredit. Saya nak merekodkan dalam Hansard Dewan ini bahawa jawatan kuasa ini telah melakukan kerja dengan baik. Membolehkan 100 juta yang diperuntukkan disalurkan dengan pantas dan berkesan kepada golongan sasar masyarakat India. Dan selepas Yang Berhormat Sungai Buloh dilantik menjadi Timbalan Menteri KUSKOP, jawatan tersebut diambil alih oleh sahabat saya sebelah, jiran sebelah saya, Yang Berhormat Patu. Saya dimaklumkan bahawa ada ura-ura. Saya mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri betulkan saya, seandainya apa yang saya sebut itu tak betul, iaitu bahawa jawatan kuasa yang diketuai oleh Yang Berhormat Patu ini tidak lagi diberikan peranan dan bidang kuasa seperti mana ketika jawatan kuasa ini diketuai oleh Yang Berhormat Sungai Buloh. Maknanya jawatan kuasa yang diketuai oleh Yang Berhormat Batu ini hanya setakat advisory ataupun setakat konsultasi sahaja. Tiada kuasa untuk menyalurkan dana ataupun peruntukan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Jadi saya nak tanya, betul atau tidak? Sekiranya betul, kenapa perkara ini berlaku? Dan saya nak sebut nak celah sikit boleh tak? Okey. Terima kasih Rasah. Saya nak sentuh juga tentang apa yang disebut oleh Wabi Rasah tadi berkenaan dengan mitra, iaitu pada tahun lepas kita melihat bahawa peruntukan telah diberikan kepada beberapa kawasan parlimen untuk dijalankan aktiviti di situ untuk membangunkan sosioekonomi kaum India. Saya nak bertanyakan kepada pihak kementerian sama ada ini akan diteruskan untuk tahun ini atau tidak. Terima kasih Wabi Rasah. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Itu yang saya sebutkan. Isu mitra adalah isu untuk semua wakil rakyat. Tak kira wakil rakyat India ataupun tidak. Yang Berhormat Pengerusi, saya mohon sedikit masa. Saya dapati, saya dimaklumkan bahawa
Kementerian Perpaduan telah lantik pemandu untuk menentukan hala tuju mitra ini. Saya nak tanya, kenapa ada pemandu tak kala kita sudah ada JPPK yang dilantik, yang ketuanya dilantik oleh Yang Amat Berhormat PMS kita? Saya mohon jawapan, dan saya dimaklumkan bahawa akan ada libat urus besok, tetapi hanya melibatkan ahli parlimen berketurunan India saja. Kenapa kita buat macam ni? Sepatutnya semua wakil rakyat, tak kira India, Melayu ataupun kaum lain, turut terlibat. Saya bukan keturunan India, tetapi kawasan saya mempunyai penduduk dan pengundi lebih 22% daripada keturunan India. Sebab tu saya memperjuangkan untuk penduduk di kawasan saya. Patutnya semua wakil rakyat yang minat untuk membantu masyarakat India dijemput ke sesi libat urus tersebut untuk sama-sama kita mencari apakah hala tuju mitra pada tahun ini. Dan yang terakhir, Puan Pengerusi, saya nak sebutkan di sini, tahun lepas ketika Yang Berhormat Sungai Buloh menjadi pengerusi, ahli parlimen ataupun kawasan parlimen yang mempunyai penduduk India yang ramai diberikan peruntukan 100,000. Tahun ini saya difahamkan sepatutnya lebih 200,000 atau 300,000. Saya nak berkongsi di sini. 100,000 itu sebahagian saya gunakan untuk memberikan tuition bahasa Melayu secara percuma kepada murid-murid SJKT. Jadi manfaatnya untuk masyarakat India, manfaatnya untuk kita memperkasakan penguasaan bahasa Melayu anak-anak kita yang belajar di Evangelical School. Saya mohon perkara ini diteruskan, bukan setakat 100,000 tapi digandakan. Jadi itu saja pandangan saya sebab masa amat mencumbuhi saya. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Tan Melo. Terima kasih Pengerusi. Pertamanya sebelum memulakan perbahasan, saya ingin mengucapkan Hari Polis yang ke-217 kepada semua petugas polis, penjawat polis ataupun yang berpencen polis. Polis dan masyarakat berpindah tiada. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan kalian. Saya mewakili warga Temerloh. Berpisah tiada. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Okey, terima kasih. Kita merujuk kepada pertamanya saya nak melihat berkaitan dengan Kementerian Perpaduan di mana diperuntukkan tambahan sebanyak 1433,200 untuk pengurusan dan juga RM100 juta untuk pembangunan. Dan kita faham tadi dimaksudkan bahawa pembangunan ini adalah untuk golongan India khususnya, iaitu mitra. Mengapakah agaknya mitra dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri? Adakah selama ini program pembangunan sosioekonomi masyarakat India tidak dapat mencapai objektifnya? Apakah sebab-sebabnya dan apakah faktor-faktor? Yang saya mendengar tadi Rasah menyebutkan berpindah sana berpindah sini, ya? Dan kita melihat adakah perkara ini perlu disiasat dan dapatkan apakah sebenarnya punca utama. Kemudian kita melihat bahawa saya sendiri berada di Temerloh, sangat mengharapkan supaya mitra dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat India yang masih lagi dilihat banyak tidak berubah. Temerloh sendiri turun ke penempatan mereka, sama-sama membantu mereka walaupun tak ada peruntukan daripada kerajaan. Apa yang saya sebutkan, mereka duduk, khususnya saya berikan tempat ni di Jalan Karak, di Kampung Netas. Temerloh, mereka hidup dalam keadaan sangat daif. Rumah yang disewa daif, dengan kita lihat pendapatan mereka, mereka bekerja mengikut harian, pendapatan yang tidak stabil, dan kita dapat melihat bahawa mereka juga memiliki anak-anak yang tidak dapat diteruskan pelajaran mereka. Saya menyebut bahawa perkara ini perlu diambil perhatian. Sungguh saya simpati dengan nasib mereka. Kenapa? Kerana pendidikan sangat penting untuk merubah nasib keluarga dan juga masyarakat mereka. Saya nak bertanya, apakah perancangan KPN, Kementerian Perpaduan Negara, untuk memajukan masyarakat ini? Kerana mereka jauh ketinggalan. Oleh itu saya mengharapkan Kementerian Perpaduan memberi fokus untuk membantu golongan ini melalui pembangunan sosial,
Berapa peratuskah kaum India yang masih berada dalam golongan kemiskinan tegar? Dan saya juga mengharapkan supaya usaha-usaha dilakukan. Kita tahu bahawa di bawah perpaduan kita ada pendidikan yang bermula daripada peringkat rendah. Tadi disebut oleh sahabat-sahabat semua, oleh ahli parlimen, tentang isu yang berkaitan tentang penguasaan bahasa Melayu. Saya mahu supaya Kementerian Perpaduan mengambil perhatian, berharap supaya kita tahu di sana ada pelajar-pelajar ni seperti yang disebutkan oleh yang di-Pertua yang amat berhormat Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong, pepatah Melayu ada menyebut melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud jika kita hendak melahirkan generasi masa hadapan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil. Dalam membahaskan peruntukan ini, Temerloh sangat berharap Kementerian Perpaduan Malaysia KPN bermula pada tahun ini membuktikan bahawa apa yang disuarakan oleh Yang di-Pertuan Agong diambil perhatian untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan juga kementerian-kementerian yang lain mahupun agensi-agensi dalam merangka dasar baru membentuk dasar pembangunan masyarakat yang mencintakan permuafakatan dan perpaduan sesama mereka. Saya juga ingin mengharapkan kita wajar melihat dan memahami perpaduan perlu diterap sejak kecil. Sejak zaman kanak-kanak lagi, rakyat perlu dididik untuk hidup berbilang bangsa dan tidak boleh diasingkan mengikut komuniti dan bangsa mereka sahaja. Temerloh melihat corak hubungan perpaduan rakyat kita, meskipun telah 60 tahun merdeka, kita masih melihat sejak rakyat dari kecil lagi mereka cenderung untuk dipisahkan melalui tadika mengikut kelompok bangsa masing-masing. Di bawah Kementerian Perpaduan Bahagian Pembangunan Masyarakat yang antara lain objektifnya menggalakkan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat berbagai kaum, memupuk perpaduan sosial, melibatkan tabika perpaduan dan taska genius perpaduan. Temerloh berfikir seharusnya taska ini memainkan peranan penting dalam membentuk generasi baru yang hidup selesa dikelilingi rakan-rakan berbilang bangsa. Mengambil kesempatan ini, Temerloh ingin bertanya, bolehkah Kementerian Perpaduan memberi data dan statistik tentang penyertaan rakyat berbilang kaum termasuk India di seluruh negara yang menghadiri taska dan tabika ini? Dan bagaimana kita boleh menilai tadika ini menjamin anak-anak kita untuk saling mengenali dan bergembira hidup bersama dalam berbagai bangsa? Sekiranya tadika-tadika ini dilihat tidak mampu berperanan, Masa sudah tamat. sikit saja lagi, untuk menjadi agensi penyatu bangsa Malaysia, apakah sebab dan faktornya? Sebab itulah Temerloh mengharapkan supaya kementerian mengambil peranan dengan sewajarnya membangunkan masyarakat ini dan juga membangunkan terutama dari segi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Masa 7 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pengerusi. Terdapat beberapa perkara yang dibangkitkan yang di luar daripada perkara pada hari ini, iaitu berkenaan dengan B14 peruntukan perbelanjaan 2024. Ada perkara yang disentuh mengenai perpaduan dan juga isu agama. Saya akan dengan ringkasnya menjawab jelutong atas perkara agama yang disentuhkan tadi. Saya setuju dengan jelutong bahawa isu keagamaan itu adalah satu yang sangat sensitif bagi semua pihak. Sesiapa yang melanggar ataupun mengguris hati pihak lain boleh menyebabkan perpecah dan juga dia boleh menggugat keharmonian masyarakat. Oleh itu di kementerian kita melancarkan beberapa inisiatif dan juga program-program untuk memupuk
semangat perpaduan dan juga memberi peluang untuk rakyat memahami dan juga menerima agama pihak yang lain supaya mereka dapat menghormati agama. Tetapi apabila berlakunya keadaan-keadaan di mana seperti yang stokin yang sedang menjadi satu isu hangat pada masa sekarang, ataupun sebelum-sebelum ini ada juga keadaan di mana gambar dewa kaum Hindu telah diletak atas kasut, pakaian dalam dan sebagainya. Perkara tersebut juga pernah berlaku sebelum ini dan yang mana juga telah mengguris hati penganut agama Hindu. Jadi apabila perkara sedemikian berlaku, pelaksanaan adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sekiranya ada bahan-bahan yang sedemikian dijual di mana-mana kedai, kuasa untuk merampas adalah di bawah pihak berkuasa, polis dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan kuasa pelaksanaan tidaknya terletak di tangan Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan Negara sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan teras kepada cita-cita arah pembentukan bangsa dan negara. Jadi Jabatan Perpaduan Negara telah ditubuhkan bagi menerajui usaha untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, dan banyak program pada tahun lepas sebanyak 661 program telah dilangsungkan, dan tahun ini juga kita telah mengatur beberapa program, dan seruan kita kepada rakyat adalah supaya saling menghormati agama orang lain, sebab sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak menghormati boleh mencetus boleh menyebabkan perpaduan rakyat berpecah belah kerana ada komen-komen yang dikeluarkan yang boleh merumitkan lagi suasana. Itu adalah jawapan saya berkenaan dengan isu agama yang telah disentuh tadi. Menteri. Yes. Terima kasih Menteri di atas penjelasan. Cumanya saya ingin tanya, adakah terdapat apa-apa iltizam oleh Kementerian Perpaduan untuk menerbitkan rencana ataupun apa-apa produk yang boleh disiarkan di mana kita menunjukkan bahawa rakyat berbilang kaum daripada pelbagai agama bercampur bersama-sama, kita mengadakan majlis-majlis keramaian sempena Deepawali, sempena Hari Raya, sempena Raya Cina dan sebagainya, supaya kita menyemarakkan lagi perpaduan. Kita lihat bahawa dalam RTM 1, RTM 2, Televisyen 3 tidak ada sebarang rencana begitu. Ketika saya di bangku sekolah, banyak rencana begitu diterbitkan ketika kita menunggu berita disiarkan, ketika kita menunggu program-program lain. Tetapi sekarang kita lihat bahawa tidak ada sebarang rencana begitu ataupun apa-apa daripada Kementerian Perpaduan, sama ada kita mengadakan sesi perbincangan, dialog dan sebagainya di antara rakyat berbilang kaum ataupun daripada penganut-penganut berbilang kaum untuk kita cuba memupuk perpaduan. Persoalan saya kepada Menteri. Tuan Yang di-Pertua, negara kita unik. Kita ada sambutan perayaan Deepawali yang dirayakan oleh semua kaum, semua ada kunjungan, mereka ada rumah terbuka untuk perayaan Hari Deepawali, perayaan Pongal, perayaan Christmas, perayaan Hari Raya, dan inilah masanya kita memahami sesuatu perayaan ataupun kebudayaan ataupun cara hidup sesuatu kaum ataupun agama. Jadi kita ada
ada cukup perayaan dan juga program-program yang dijalankan di peringkat kementerian ataupun melalui siaran-siaran yang sedang dilangsungkan. Tetapi masih ada setengah pihak yang tidak mahu memahami ataupun menghormati agama lain. Jadi sekiranya ada orang pihak-pihak sedemikian, berapa banyak program yang dilangsungkan ataupun berapa banyak inisiatif yang diambil oleh kerajaan, ia tidak akan memberi sebarang makna kepada pihak-pihak ini selagi dihukum melalui hukum yang ada di negara kita, iaitu melalui membawa mereka ke muka pengadilan. Itu adalah jawapan saya. Dan berkenaan dengan mitra, ada beberapa soalan yang telah dibangkitkan. Pertamanya berkenaan dengan peranan jawatan kuasa pasukan tugas-tugas khas, dan keduanya berkenaan dengan pelantikan pemandu, dan ketiganya adalah sama ada 100,000 yang telah disalurkan kepada 72 ahli parlimen kerajaan akan diteruskan pada tahun ini. Saya akan cuba untuk menjawab satu persatu. Berkenaan dengan jawatan, rumuskan jawapan masa sudah tamat. Terima kasih Puan Yang di-Bertua. Berkenaan dengan jawatan kuasa pasukan petugas-petugas khas, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan juga ahli berhormat yang telah bertanya soalan berkenaan dengan jawatan kuasa ini, pada masa permulaan sehingga sekarang jawatan kuasa tersebut adalah untuk menasihati. Pada sebelum ini di Jabatan Perdana Menteri, dan pada masa ini menasihati kementerian dalam memperhalusi dasar atau polisi berhubung dengan fungsi mitra. Sekiranya sebelum ini satu fungsi eksekutif telah pun dilaksanakan oleh jawatan kuasa ini, itu adalah di luar daripada apa yang digariskan di bawah term of reference yang telah diberikan kepada jawatan kuasa. Jadi tiada sebarang perubahan dari segi fungsi jawatan kuasa yang dilantik sebelum ini ataupun pada masa sekarang. Dan berkenaan dengan pelantikan pemandu adalah pelantikan pemandu adalah konsultan dan bukannya pasukan yang akan secara berkala memberi nasihat kepada kementerian berkenaan dengan dasar atau polisi. Berkenaan dengan pemandu yang dilantikkan adalah untuk menggariskan hala tuju kepada mitra. Sebabnya adalah sebelum ini hala tuju berkenaan dengan mitra adalah secara tidak structured, it was not structured, dan ia adalah berdasarkan kepada Pelan Tindakan Masyarakat India dan tidak mencukupi mandat untuk menjalankan semua yang digariskan di bawah Pelan Tindakan. Sebagai contohnya, kini kajian sedang dilakukan atas Pelan Tindakan Masyarakat India dan didapati hanya 6 strategi daripada 23 strategi yang digariskan di bawah itu adalah di bawah mandat mitra. Jadi satu kajian perlu diadakan supaya hala tuju mitra dapat ditentukan supaya tidak ada ketirisan dan rakyat mendapat manfaat seperti mana yang diharapkan di bawah mitra. Dan berkenaan dengan sama ada saluran 100,000 yang diberikan kepada semua ahli parlimen yang diberikan sebelum ini akan diteruskan. Ia akan diputuskan selepas kita habis bengkel yang sedang dilangsungkan dan setelah mendengar menteri pada hari esok, iaitu 26 hari bulan Mac seperti yang dikatakan tadi, selepas kita mendengar semua ahli-ahli parlimen berkenaan dengan sama ada ia perlu diteruskan, dan dia akan dibuat keputusan di peringkat kementerian nanti. Menteri, dua perkara saja. Saya terima kasih di atas penjelasan diberikan. Ringkaskan masa sudah tamat. Ya, dua perkara. Satu, saya mohon supaya jaminan diberikan, tindakan akan diambil terhadap Zamri Vinod. Kedua, saya mahu semua ahli-ahli parlimen kerajaan dijemput untuk sesi libat urus esok. Terima kasih.
Puan Yang di-Pertua, seperti yang saya katakan tadi, kuasa untuk mengambil tindakan terhadap Zamri Vinod bukannya di bawah bidang kuasa Kementerian Perpaduan Negara. Ia adalah di bawah bidang kuasa KDN, polis dan sebagainya. Dan berkenaan dengan jemputan untuk semua ahli-ahli untuk hadir pada mesyuarat yang dijadualkan untuk esok petang esok, di peringkat pertama kami telah menjemput semua ahli-ahli yang berketurunan India untuk memberi pandangan dan juga input kepada hala tuju mitra. Selepas kita mendengar daripada mereka, kita akan membuat keputusan sama ada menjemput ahli-ahli parlimen yang lain ataupun input-input yang diterima daripada wakil-wakil iaitu 7 ahli Dewan Negara, 12 ahli 11 ataupun 12 ahli parlimen dan juga 21 ahli Dewan Undangan Negeri telah pun dijemput. Jadi ini adalah cukup menyeluruh. Jadi kalau mereka boleh memberi input yang baik, yang cukup, ia boleh diguna pakai untuk semua kawasan di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM1,433,200 untuk Kepala B14 Anggaran Perbelanjaan mengurus peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B14 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P14 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P14 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kepala Bekalan B26 dan Kepala Pembangunan P26 di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi terbuka untuk dibahas. YB Ampang, YB Sungai Besar dan YB Masjid Tanah. Saya jemput Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Yang Berhormat YDP, Yang di-Pertua. Sebelum saya mulakan, pengurusi, saya ingin merakamkan bangganya saya menjadi seorang anak polis. Dengan itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua anggota dan saya mengharapkan supaya berkhidmat dengan penuh dedikasi dan juga kita memastikan polis dan rakyat berpisah tiada. Tahniah kepada pihak kerajaan kerana Madani yang telah pun menyatukan kementerian ya bagi menjaga isu-isu berkaitan dengan keusahawanan terutama dalam isu franchise di bawah KUSKOP. Jadi sekaligus saya rasakan ia akan memperkukuhkan lagi serta memperlekapkan ekosistem keusahawanan. Salah satu lagi platform yang penting iaitu franchise yang saya kira tidak diberi tumpuan selama ini ataupun ada tetapi macam tak berapa serius sangat. Okey. Jadi saya harapnya akan menjadi satu lonjakan. Untuk itu yang pengurusi Yang Berhormat Pengurusi bagi Kepala B26 butiran 020300 yang melibatkan RM783,700 disebabkan saya lihat pindahan daripada KPDN Sara Hidup ke Kementerian Keusahawanan dan Koperasi. Soalan saya kepada Menteri, apakah fungsi ini akan dikekalkan keseluruhannya dan adakah dasar dan polisi franchise akan dimurnikan selaras dengan penyatuan ini? Kalau dulu kita tengok di bawah KPDN Sara Hidup lebih melihat tentang isu dasar, polisi dan juga akta. Jadi akta KPDN, akta franchise juga sebenarnya di bawah KPDN. Apakah ianya akan dibawa sekaligus ya, dipetik keseluruhannya dan dibawa ke bawah kementerian ini? Soalan saya tentang isu berkaitan dengan pengurusan. Untuk Kepala P26 Pembangunan yang bernilai 2 juta, butiran 04004 pembangunan franchise dan juga pembangunan franchise khususnya, saya akan kemukakan 3 soalan kepada Menteri. Pertama, apakah pemindahan ini sekaligus akan menyatukan semua juga agensi-agensi yang
yang terlibat di bawah franchise. Contohnya Pernas, PNS, kita ada juga program tadi pihak Menteri Keuangan bercakap, Keuangan 2 bercakap tentang franchise untuk ekspor, Be Your Boss dan sebagainya, apakah disekalikan? Yang keduanya, soalan saya selari dengan memberi tumpuan kepada usahawan mikro, apakah dalam butiran ini KUSKOP akan terus melaksanakan franchise mikro dan franchise mampu milik yang dulunya ada di bawah KPDN Sara Hidup, yang mana saya rasa modal berbayar pada ketika itu RM15,000 sahaja. Jadi saya mohon supaya Menteri menjawabkan dan memberikan penyataan yang tuntas. Yang ketiga, yang akhirnya saya juga melihat bagi meramaikan lagi pemain-pemain di dalam industri franchise ini, selain daripada Pernas yang melibatkan tentang institusi untuk melatih usahawan ke dalam industri franchise ini, pihak mana lagi yang terlibat sebenarnya yang memberikan latihan-latihan pembangunan franchise ini? Sebab saya nampak ianya agak kurang latihan franchise di peringkat angka umbi. Dan soalan saya, apakah MFA ataupun Malaysian Franchise Association akan dilibatkan juga di dalam perkara ini? Mungkin tambahan sedikit sebab ada masa, saya ingin juga mengambil perhatian pada pihak KUSKOP. Apakah kita ada rancangan untuk menjadikan usahawan-usahawan berjaya, terutamanya usahawan Bumiputera, nama-nama besar seperti Ramli Burger, seperti Kolam Emas, Frutissimo, kek buah dan sebagainya, untuk kita jadikan mereka suatu mentor untuk membimbing usahawan-usahawan franchise ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Saya jemput Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Puan Pengerusi atas ketepatan segitu besar untuk turut serta berbahas di peringkat jawatan kuasa di bawah KUSKOP. Jadi Tuan Pengerusi, pada dasarnya saya sangat menyokong perpindahan operasi fungsi kawal sedia franchise dan vendor daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ke Kementerian Pembangunan Usahawan, dan saya sangat menyokong peruntukan tambahan sebanyak 783,700 di bawah B dan P26, butiran 020300 dan butiran 04004. Jadi Tuan Pengerusi, kita sedia maklum apabila Kementerian Usahawan dibubarkan pada 9 April 2009, fungsi beberapa agensi telah berpindah ke beberapa kementerian lain, dan salah satu daripada yang kita dalam sesi perbahasan kali ini adalah Pernas, iaitu Perbadanan Nasional Berhad, yang fungsi utamanya adalah menyediakan ataupun membantu usahawan-usahawan franchise dan vendor, terutamanya dari segi nasihat dan sebagainya. Apabila Kementerian Usahawan diwujudkan semula tahun 2018, ada agensi khususnya Pernas kembali ke Kementerian Usahawan, tetapi sebahagian fungsi dan peranan kekal di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jadi usaha mengembalikan fungsi sepenuhnya ke KUSKOP telah dibuat oleh kerajaan yang lalu, kerana kita melihat terlalu banyak pertindihan peranan dan fungsi. Peruntukan pun banyak isu. Puan Pengerusi, banyak berlaku pertindihan. Sebahagian ada di KUSKOP, sebahagian lagi berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kalau KPDN buat event untuk menghargai usahawan-usahawan franchise, KUSKOP pun buat event juga, perkara yang sama. Jadi stakeholder pun pening. Usahawan dan orang awam pun keliru dengan apa yang berlaku. Usahawan franchise dibimbing oleh Pernas. Pembiayaan juga sebahagian di Pernas di bawah KUSKOP. Penguatkuasaan enforcement dengan izin, akta, franchise registration, international promotion di bawah KPDN contohnya. Sayang sangat jika kekeluaran ini tidak dileraikan, dan ianya boleh membantutkan perkembangan franchise. Sedangkan kita tahu usahawan franchise sangat berpotensi besar dalam pasar Malaysia. Jadi kita beranggapan Puan Pengerusi, kalau dinamakan usahawan, tak kiralah usahawan informal, mikro, sama ada kecil dan sederhana, yang disebut sebagai PMKS, kalau boleh biarlah ditadbir urus di bawah Kementerian Usahawan. Jadi saya nak tanya, adakah usaha di bawah KUSKOP untuk kita membawa semua berkaitan dengan usahawan-usahawan di bawah kementerian-kementerian lain untuk kita letakkan di bawah satu payung kementerian? Dan namanya pun Kementerian Usahawan. Kita tahu di Kementerian Usahawan ini ada banyak kelebihan.
Kita di Kementerian Usahawan ada apa? Ada institusi pembiayaan, ada institusi latihan, dan saya kira kepakaran untuk membawa semua usahawan-usahawan ataupun usahawan-usahawan di kementerian-kementerian lain di bawah Kementerian Usahawan memang sangat sesuai dilaksanakan sekarang ini. Dan yang terakhir sekali berlegar, isu yang berlegar yang perlu dilontarkan kepada Kementerian Usahawan berkaitan dengan perpindahan fungsi ini. Yang pertama, adakah satu bahagian baru akan diwujudkan dan adakah bahagian di KPDN terus ditutup? Maksudnya, semua pegawai berfungsi tugasan di Kementerian Usahawan. Bagaimana dengan akta franchise yang dahulu dikendalikan di bawah KPDN? Adakah dikembalikan di bawah Puskop? Termasuklah pemberian lesen ataupun pendaftaran franchise, termasuklah international promotion dan lain-lain. Senang cerita, 100% franchisee dan vendor ini diletakkan di bawah Pernas ataupun masuknya diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Kooperatif. Saya sebenarnya Puan Puteri sangat menyokong dengan apa yang peruntukan yang diberikan kepada Kuskop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Besar. Yang Berhormat Masjid Tanah tiada dalam Dewan, jadi saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Masa 5 minit cukuplah. Ya. Terima kasih pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Tampang dan Yang Berhormat Sungai Besar. Selamat Hari Polis kepada semua kita, terutama kepada anggota-anggota kita. Pertama sekali saya merakamkan ucapan terima kasih di atas sokongan ataupun penghargaan daripada kedua-dua Yang Berhormat tadi, menyatakan sokongan sepenuhnya ke atas keputusan kerajaan untuk memusatkan fungsi franchise ini ke satu kementerian saja, yaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan memang betul setelah dia dipusatkan, akta franchise juga sekarang menjadi tanggungjawab Kementerian Pembangunan Usahawan. Begitu juga dengan pendaftaran, pembangunan, promosi dalam negara dan di luar negara. Dan juga program latihan turut sama dilaksanakan oleh bahagian franchise di kementerian dengan juga Pernas. Dan Malaysia Franchise Association juga adalah pemegang taruh dan merupakan sebahagian daripada ekosistem franchise kita yang juga akan melaksanakan sebahagian program franchise ini, terutama untuk expo-expo dan penyertaan di misi-misi perdagangan franchise di luar negara. Pertama sekali terkait dengan B26 peruntukan 783.700 itu adalah untuk membiayai emolumen perpindahan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pendaftaran franchise ataupun fungsi franchise sebelumnya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ke kementerian. Jadi itu tujuan peruntukan ini diuntukkan semula. Manakala bagi peruntukan 2 juta di bawah P26 pula, yang itu adalah untuk melaksanakan ada 4 program, yaitu pameran franchise antarabangsa sama ada secara fizikal ataupun maya, kedua padanan perniagaan, yang ketiga untuk reimburse kos ekspor bagi pendaftaran harta intelek, kos perjanjian franchise di luar negara dan kos menjalankan kajian pre-market, serta yang keempat adalah latihan persediaan antarabangsa. Itu adalah program-program yang akan dilaksanakan di bawah P26 tersebut yang sebelumnya dilaksanakan di bawah KPDN. Manakala program-program sedia ada, program latihan kepada usahawan termasuk program bimbingan dan meningkatkan kapasiti usahawan-usahawan franchise dan franchisee kita dalam negara juga akan diteruskan oleh Pernas, yang mana sekarang ini kita mempunyai program Business in Transformation, skim pra-franchise dan skim franchisee induk, skim pembiayaan franchisor dan skim pembiayaan franchisee. Ini adalah antara program sedia ada di bawah
Pernas yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini. Dan memang betul setelah kita menerima tanggungjawab baru ini harus ada pemurnian. Contohnya kita sebenarnya belum ada dasar franchise. Di KPDN mereka juga sedang membangunkan dasar tersebut. Di Kementerian Pembangunan Usahawan juga sedang membangunkan dasar. Jadi kita akan teliti kedua-dua draft yang telah dibangunkan sebelum ini dan mudah-mudahan akan dilancarkan dalam masa terdekat ini setelah kita murnikan. Dan saya mengaluluhkan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat sekiranya ingin menyumbang pandangan secara bertulis kepada pihak kementerian untuk kita accommodate ataupun untuk kita pertimbangkan dalam kita membangunkan dasar tersebut. Dan dari segi pengisian program-programnya tadi, program Mento franchise itu saya ingat itu satu cadangan yang baik dan saya akan kembali semula ke kementerian saya untuk membawa cadangan yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Ampang tadi. Saya pikir itu saja pengurusi sangat straightforward penguntukan semula peruntukan ataupun belanjawan ini. Saya ucap terima kasih kepada kedua-dua yang berhormat menyokong penuh penguntukan semula belanjawan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM783,700 untuk Kepala B26 Anggaran Perbelanjaan mengurus peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B26 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P26 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P26 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Kepala Bekalan B33 dan Kepala Pembangunan P33 di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air terbuka untuk dibahas. Saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu, seterusnya YB Romping, YB Toran, YB Patan Lupa. Yang tak sempat boleh sambung esok. Saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu dulu. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi saya ruang dan peluang untuk berbahas di peringkat jawatan kuasa RLU Pembekalan Peruntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024 bagi Kepala BP33 Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Memandangkan masa saya amat singkat, saya terus kepada butiran pertama iaitu butiran 40000 Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbarui. Saya mohon mendapat penjelasan dan solusi jangka panjang kementerian berkenaan isu lambakan sisa panel solar di Malaysia seperti mana yang dilaporkan oleh Bernama pada 8 Mac 2024 baru-baru ini. Laporan tersebut turut mendedahkan sebanyak 15,000 sisa panel solar tersadai di sebuah gudang di Pantai Timur. Kerana buat masa ini, langkah untuk menyimpan ribuan unit panel solar rosak adalah lebih baik daripada melambatkannya di tapak pelupusan sampah. Oleh itu saya ingin bertanya, adakah Petra akan melihat kepada inisiatif yang lebih berkesan dan mesra alam untuk mengurus dan mengita semula sisa panel solar yang telah rosak atau tamat tempoh hayatnya? Ini kerana sisa-sisa panel solar yang telah berusia dan tidak dilupuskan dengan secara baik berpotensi mengakibatkan pencemaran di mana bahan-bahan kimia toksik dan karsinogen daripada panel-panel tersebut akan meresap ke kawasan sekitar. Pada masa yang sama, pengerusi sejajar dengan inisiatif kerajaan untuk beralih kepada penggunaan sumber tenaga boleh baru, saya juga ingin menyarankan Kementerian Petra untuk bekerjasama dengan pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memperluaskan penggunaan tenaga solar untuk tujuan penjanaan elektrik terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman Sabah dan Sarawak. Di kawasan Lubuk Antu misalnya,
masih terdapat sekitar 20 rumah panjang yang masih belum menikmati bekalan elektrik 24 jam kerana belum disambung dengan talian grid utama. Penggunaan sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar diharap dapat sekurang-kurangnya menjadi penyelesaian jangka pendek bagi membekalkan rumah-rumah panjang dengan bekalan elektrik untuk kegunaan penduduk di kawasan ini. Penggunaan sumber tenaga solar juga akan dapat mengurangkan kebergantungan penduduk rumah panjang kepada penggunaan genset diesel yang menelan belanja yang tinggi hingga ratusan ringgit setiap bulan, jauh lebih mahal daripada bil elektrik yang biasa. Saya juga ingin membangkitkan mengenai butiran 15200, memperbaiki, mengindah, membersih dan merawat air sungai-sungai dengan peruntukan sebanyak 164.5 juta, dan butiran 15400 rancangan pengurusan sungai saliran mesra alam. Saya ingin bertanya, adakah kerja-kerja pembersihan dan pemeliharaan sungai termasuk di Sarawak turut berada di bawah tanggungjawab kementerian yang baru ini ditubuhkan? Puan Pengerusi, berbicara mengenai kebersihan sungai, di kawasan Lubuk Antu, masalah sisa kayu balak hanyut sering menghantui penduduk di sekitar Sungai Sekerang, Sungai Delok dan Sungai Batang Air. Sisa kayu balak hanyut telah menyempit laluan sungai sekaligus mencemarkan sungai selain memberikan tangkapan negatif kepada pelancong yang perlu melalui sungai-sungai tersebut untuk berkunjung ke rumah panjang di kawasan tersebut. Setelah itu, saya berharap agar Kementerian Petra sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas transformasi air dapat mempergiatkan usaha ke arah memelihara kebersihan dan sungai-sungai seluruh negara termasuk di Sarawak dan di Sabah, di mana masih ramai penduduk kampung dan rumah panjang yang bergantung hidup kepada sungai untuk menjadi sumber air, makanan dan pendapatan. Akhir sekali, saya ingin membangkitkan mengenai butiran 13900 rancangan kawalan dan isyarat bahaya banjir yang melibatkan penguntukan semula sebanyak 108.6 juta. Saya ingin mendapat maklumat terperinci berkenaan dengan apakah mekanisme pelaksanaan rancangan kawalan dan isyarat bahaya banjir ini, terutama di kawasan-kawasan pendalaman dan hulu sungai di Sarawak yang mempunyai liputan jaringan telekomunikasi yang terhad. Adakah isyarat atau amaran banjir ini akan disampaikan melalui sistem SMS, hebahan radio atau dengan cara yang lain? Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Dengan kesempatan ini, saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Petra untuk melihat kepada keperluan mewujudkan dan menyelaraskan satu bentuk tabung atau dana kecemasan khas yang dikhusus untuk pembinaan infrastruktur penting seperti jalan dan jambatan yang terputus akibat bencana banjir. Buat masa ini saya difahamkan kita sudah ada tabung bencana negara, tetapi ianya lebih kepada bantuan berbentuk wang ihsan dan keperluan asas. Walaupun penyaluran bantuan seperti ini amat penting semasa bencana, akses kepada lokasi juga sama pentingnya. Saya banyak menerima aduan daripada penduduk rumah panjang yang terputus hubungan dengan dunia luar apabila laluan keluar masuk utama mereka termasuk jalan bekas jalan balak dan jambatan rosak teruk akibat bencana banjir dan tanah runtuh seperti yang baru-baru ini berlaku di Hulu Sekerang dan Hulu Lemanat. Sudahlah akses kepada infrastruktur seperti jalan dan jambatan sedia adalah terhad dan sukar. Ini kemudian diburukkan lagi dengan bencana seperti banjir dan tanah runtuh, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Kerja-kerja pembaikan jalan dan jambatan ini ada kalanya mengenai masa berbulan-bulan berikutan kekekangan daripada segi peruntukan dan proses-proses di peringkat jabatan dan agensi. Justru itu saya melihat bahawa perlu ada dana khas untuk membantu menyediakan infrastruktur sementara seperti jambatan kayu balak sebagai contoh, sementara menunggu pembaikan sepenuhnya jalan dan jambatan yang telah runtuh. Akhir kata, saya mohon perhatian dan usaha penambah baikan oleh Petra dalam kesemua perkara yang telah saya bangkitkan ini. Sekian, Puan Pengerusi, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Lubuk Antu. Ahli-ahli yang berhormat, Majlis Persidan semula sebagai Majlis Mesyuarat. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 26 Mac 2024. Terima kasih.